nakir itu menyoal dan juga mengazab orang yang berada di dalam kubur. Ada lagi malaikat yang sebelum mereka. Kita ingat seperti mana yang dibacakan dalam beberapa hadis, 7 langkah melangkahnya orang yang berada di atas dalam kuburan, maka datanglah 2 orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Rupa-rupanya sebelum Munkar dan Nakir ada lagi malaikat yang lebih awal daripada mereka, yang lebih awal daripada mereka, yang menghuni sama-sama dengan kita. Sama mana masuknya jasad ke dalam kubur, dia dah ada dah. Dia dah ada. Takut tak? Elok-elok orang kampung tu tak ada di mana. Elok orang kampung tu dia dah ada dah. Nah, yang dikatakan mungkin imam atau khatib sedang membaca talqin, di sana sedang berlaku beberapa peristiwa di antara diri mayat, jasad mayat, roh mayat dengan seorang malaikat ni. Malaikat yang hadir awal sebelum Munkar dan Nakir. Yang mana dia kata satu malaikat masuk, diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam, satu malaikat masuk ke atas mayat sebelum masuk Munkar dan Nakir dengan mukanya yang bercahaya-cahaya seperti matahari, cantik. Yang mana dia kata dia bernama Ruman. Dia ada nama rupanya. Dia bernama apa? Ruman. Ruman ni delima. Kalau dalam bahasa Arab, Ruman bermaksud delima. Yang kita tahu, kematian ini adalah satu kepastian, kesudahan bagi kehidupan. Alam kubur, kata Nabi SAW, adalah permulaan bagi kiamat. Barang siapa yang duduk di dalam kubur itu selamat, sejahtera, maka sejahteralah dia sampai ke akhirat, sampai di mahsyar, sampai di hisab, sampai ke syurga. Tapi kalau awal-awal dia diazab daripada alam kubur, daripada permulaan lagi dia diazab, disiksa, maka itu adalah permulaan bagi penyiksaan dia, sampailah ke mahsyar, sampailah ke mizan timbangan, sampailah ke neraka. Itu adalah permulaan. Dan mana kita masing-masing tidak tahu nasib kita di sana nanti. Cuma kita mengharap sangat-sangat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Baik, apa tugas Ruman ini? Ia masuk ke atas mayat, kemudian duduk dia lalu berkata kepada mayat. Kata Ruman, tulislah amal engkau daripada yang baik-baik dan yang jahat-jahat. Dia suruh kita tulis sendiri. Ada orang yang hayat dia suka tulis diary kan. Dulu ingatlah dia orang tak tulis diary. Hanya orang tertentu je yang rajin dia tulis diary. Dulu orang rajin nak, hari ni dia buat apa, sekian. Dan dia bawa telefon je. Mudah kan? Kalau dulu dia tulis sekian waktu, itulah yang akan kita catatkan seperti yang diperintah oleh Ruman. Jangan tanya berapa lama kita tulis. Dan ini kerja Allah. Allah yang punya buat kerja ni. Yang mana kita tahu kubur adalah tempat singgah kita yang pertama sebelum kita pergi kepada mahsyar. Yang itulah persinggahan pertama kita selepas kita mati. Yang awal-awal Allah Ta'ala ciptakan kita singgah sat dalam rahim mak kita, duduk dengan penuh kasih sayang, dia jaga sampai kita keluar ke alam nyata bumi ni. Kecil dia jaga kita, sekok nyamuk gigit pun dia marah kat nyamuk. Kalau dia bangun pagi dia tengok ada bekas nyamuk berbintan di muka si anak ataupun di tangan dia, ulang nyamuk gigit dia marah. Sampai kita pandai jaga diri sendiri. Tu pun kalau dia masih ada, dia tengok sesuatu yang tak kena pada kita, dia betiak juga. Walaupun kita dah besar, kita boleh bawa diri, bahkan kita berkahwin, kita masih lagi cari dia. Selagi ada mak ni lah, masalah besar mana pun, nak lari di mana? Nak lari pergi cari mak. Balik-balik rumah ni, kalau tengok muka mak ni, teriak dulu.
ada masalah. Padahal dia tak boleh tolong apa-apa pun. Dia tengok rumah kita pun dia tahu. Awaknya, dia tanya awaknya tu mengkambu-kambu dah, tidak tak ada lagi. Tak ada lagi. Punyalah cari mak. Punya besar kasih sayang. Yang kata kasih ibu membawa ke syurga. Nak bawa sampai ke sana, sampai ke syurga, berdoalah untuk dia agar senang di sana. Dia dah mengundi di sana sekarang. Kita tahu dia sedang mengundi di sana. Kirimlah seberapa banyak. Hari ini ada kebajikan kat dia, ya Allah, kesiannya dekat dia. Dia sayang sungguh-sungguh dekat aku. Mana ada mak, jangan sebutlah. Mak aku dia tahu apa sayang nak dia, kan? Kata macam tu lah. Berdosa, berdosa kita adalah anak yang derhaka. Apabila kita mendakwah hari ini, dia tidak menyayangi kita. Kalau dia tak sayang kita, dia tak bela, no? Cuma mungkinlah cara layanan kita dekat kita tu kasar sikit, mungkin kita punya watak kita tu yang menyebabkan dia bersikap macam tu. Cuma anak tak faham, dia mendakwah, mak sayang kat orang tu lebih, mak sayang kat orang lebih. Tu alam nyata yang kita duduk, kita memang harap kasih sayang dia. Sampai dia tak ada. Sampai dia habis. Bila dia habis, barulah kita bawa diri. Tapi kadang-kadang main usia-usia tua lalu kita ni kalau kenang, kalaulah ada mak aku, kalaulah ada mak aku saat ni, ataupun mungkin kita makan sesuatu yang dia suka makan, yang dia suka masak, kita makan. Iya ni kalau mak aku buat ni sedap ni, tak dapat rasa dah sampai mati, sedap macam tu. Tak tahulah apa yang dia buat daripada air tangan dia yang Allah Ta'ala letak keberkatan, kesedapan, sampai kita boleh terkenal sampai saat ini. Yang kita kata aku tak dapat makan sesedap tu, mungkin sampai mati kita boleh masak. Tanya pakar-pakar masak ni, tanya masak apa? Goreng telur dengan sambal belacan je kot. Punya sedap, mungkin lapak tu tak ada lah. Mungkin lapak semua. Dan kalau sambal belacan tu dia tumbuk sambal tu, dia ambil nasi dia tu, dia bubuk goreng dalam lesung tu. Punya duk tunggulah nasi dalam lesung tu. Allah. Apalah yang ada, kita ni tak pakai lesung tu, ke blender, preau pun tak buat, dibeli siap dah. Punya penyegan baik. Ada tahap tu juga. Ni hak yang lesung dulu kita buat. Masya Allah, indahnya hidup. Indahnya hidup. Tapi bila mai dia tak ada tu, habis. Tinggallah alam kita sendirian. Yang mana saat ini, kalau kita ada masalah, memang kita tahu kita ada Allah. Tapi kita perlu juga berhajat kepada manusia yang boleh memujuk kita balik. Kita tahu Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyelesaikan segala masalah. Tapi kita nak cari juga seseorang yang boleh kita luahkan perasaan. Itu di alam nyata yang hidup kita punya susah payah lah. Hidup di dunia ni memang susah payah. Allah dah kata dah, aku buat hampa ni dhaifah, lemah dan susah payah. Oleh kerana susah payah yang hampa buat ni, hampa berhajat kepada syurga. Itu yang kita susah payah ni. Kita memerlukan pada syurga. Kalau orang buat dekat kita, kita tak boleh nak balas perbuatan kejahatan dia tu dengan sebab takut ke Allah. Hang tak kata kat dia balik? Tak kata. Awak tak kata. Kalau aku kata, aku tak mau nak bising-bising, aku tak mau nak bergaduh, aku takut pada Allah. Nak takut apa kata si pelesit kita bayang. Jom aku teman dia sanggup tawarkan diri dia. Jom kita pergi. Kita dua orang, dia seorang takut apa? Dan kawan niat yang punya sabak main semangat lain. Ini yang disebutkan di antara alam nyata yang hidup dalam keadaan bersusah payah. Tapi bila masuk persinggahan yang pertama, jumpa dulu malaikat rumah. Jumpa dia pernah kata, tulis segala amal kebaikan dan keburukan. Kita ni kalau amal kebaikan, rajinlah nak tulis. Bukan nak bekerja apa dalam tu, nak menulis saja. Jadi jawab si mayat itu, dengan apa aku hendak tulis? Mana qalamku, mana dakwatku, dan mana
mana tempat dakwah. Maksud dia kalau dalam hadis ni dulu depa ada tempat celup dakwah. Kan? Orang menulis sambil celup, sambil tulis, sambil celup, sambil tulis. Kita lah ni tulis lah, tak payah celup lah pun tak tulis. Ya, imam-imam terdahulu, ulama-ulama muka pun terdahulu, mereka nanti mengarang kitab yang sampai berpuluh-puluh ribu buah kitab dengan menggunakan dakwah yang dicelup. Tulis. Kita tak payah celup pun. Kita hidup pada zaman yang cukup mudah, cukup senang. Pun kita tak mahu menulis. Tulis yang baik-baik lah. Tulis hak jahat tu berlambak. Tambah lah ni kalau handphone tu copy paste. Tekan pipi kat satu geruah yang ada 200 orang macam tenang tu. Tekan pula P yang kat geruah ni. Geruah tu semua pakai macam tenang tu. Memfitnah bukan 1-2 orang. Bahkan boleh lebih melebarkan lagi fitnah kita. Dosa lagi banyak. Tapi pahala pun boleh banyak. Kita kirim yang baik-baik, dapat yang baik-baik pada orang. Baik. Jadi jawab malaikat rumah lepas mayat itu tanya, aku nak tulis dengan apa? Mana kalam ni pen lah. Atau kita sebut alat tulis. Mana alat tulis aku? Mana dakwah aku? Kemudian jawab malaikat Rahman, ayat liur engkau itu adalah dakwah engkau. Ayat liur. Orang mati ada ayat liur lagi ke? Tak ada dah. Tak ada dah. Yang mana dia kata? Kalam engkau itu adalah jari engkau. Jari. Kalau kita tengok, orang mati pun tak ada ayat liur dah. Jari boleh bergerak, jari tak boleh bergerak dah. Tetapi dengan kuasa, dengan takdir Allah Ta'ala, jari ini yang akan menjadi alat tulis. Yang disebut sebagai qalam. Dia yang ditulis. Apa juga perbuatan kita di dunia ini, di hayat kita ini akan dicatat oleh diri kita sendiri. Kita saja yang ingat. Jangan buat-buat lupa. Hak lupa pun Allah Ta'ala bagi peringatan. Dan kemudian dengan apa aku nak tulis sedangkan pada aku tidak ada kertas? Jawab saya tadi. Nak tulis dengan apa pula? Mentah tak ada. Tadi tak ada dakwah, tak ada kalam. Ni dah dia bagi dah. Dakwah itu adalah ayat dia. Yang mana kalam itu adalah jari. Kemudian dia kata nak tulis apa lagi? Dakwah dengan kalam dah ada. Tapi nak tulis itu atas apa? Lalu dia pun memotong satu keratan kain kapan. Kain kapan kita tu dipotong. Dan diberikan kepada mayat. Ini kertas engkau. Rupanya kita tulis di atas kain kapan kita sendiri. Dosa tanya cukup ke tak cukup? Kalau ikut nak catat kita punya amalan memang tak cukup. Dosa cerita lah. Minyak bergulung-gulung, kain pun tak cukup. Tetapi kuasa Allah Ta'ala cukup untuk ditulis oleh si mayat itu tadi. Apa yang dia buat. Oleh itu ia pun menulis apa yang diamalkan di dalam dunia berupa kebaikan. Tetapi apabila sampai kepada amal kejahatan, ia berasa malu untuk menulisnya. Hak baik surat tulis. Tulis yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Sebab Nabi sebut, Nabi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, manusia ni apabila dia masuk ke alam kubur, dia terbagi kepada dua. Pertama disebut sebagai mun'imah. Yang kedua disebut sebagai mu'siyah. Mun'imah dan mu'siyah. Mun'imah ini maksudnya orang yang penuh dengan nikmat. Di dalam tulisan dia ditulis hak yang elok-elok saja. Nak cari hak buruk jenuh. Jenuh nak cari. Sementara yang mu'siyah ni jenuh dia cari mu'siyah. Orang yang buat maksiat. Banyak buat maksiat. Lalu didatangkan seorang hamba Allah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana katanya dia kata dia perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, aku ikut segala apa yang dianjurkan olehmu, termasuklah di antaranya berjaga malam, yakni bertahajud seawal pagi. Pukul 3 dah mula tahajud. Kita pukul 3 sedap lagi tidur. Dia pukul 3 dah mula tahajud sampai terbit fajar, maksudnya sampai masuk subuh dia tak tidur.
Kita pergi pukul 4 duduk senggut lagi, pukul 5 pun senggut lagi, pukul 6 pun senggut juga. Pukul 7 pukul 9 tengok balik. Dia kata dia bermula daripada awal pagi, pukul 3 pagi dia dah mula qiyam. Sampai bila? Sampai terbit fajarnya. Dan pada waktu siangnya aku berpuasa. Buka puasa seminggu sekali dia di hari Jumaat. Kemudian dia kata, tapi aku ada satu benda. Apa dia? Ya Rasulullah. Aku tak bercakap dengan jiran. Dia tak cakap dengan jiran dia. Rasulullah kata atas sebab jiran tu kalau aku bercakap dengan dia suka main rumah aku. Kalau hang belum baik ada dia diulang main. Bila dia pergi rumah aku, dia dipanggil aku ke rumah dia. Aku nanti tak pergi rumah dia pergi rumah aku. Dia panggil aku ke rumah dia, aku tak pergi, dia pergi rumah aku. Jadi dia rasa rimah. Dia rasa rimah. Rasulullah kata, hak menziarahi ada hak. Hak jiran ada hak yang lain. Hak menziarahi apabila kita nak pergi jalan rumah, bagi salam, duduk di tepi pintu. Bukan duduk di tengah pintu. Duduk di tepi. Bagi salam dulu. 3 kali dia tak dengar, silalah balik. Okay, kita berhajat sangat. Hajat sangat-sangat. Tahu dia ada, mungkin dia tak dengar. Kadang-kadang kita ada dalam rumah, kadang kita duduk dalam bilik ayah ataupun duduk nun di dapur. Buka pula radio darah-darah, telinga pula sound trouble sikit. Sampai dia tu kena suar buka, jadi menyorok balik pintu tu. Suar terus corong ke dalam lubang pintu. Bagilah salam. Tak dengar. Okey, tak apa. Tapi ini ada ziarah. Kalau tak dengar baliklah. Lepas tu lagi abang kata, Pi tadi dia tak ada. Tak abang kata, nak main cuba abang. Aku ganti ready siap daripada pintu tu. Tapi yang dia jadi masalah dia ni, dia kata dia tu suka main rumah dia. Sedangkan dia nak berzikir, dia nak bersolat sunat, dia tu nanti tak ada rumah dia. Jadi dia ambil satu keputusan, putus silaturahmi dengan kau tu. Tak mau cakap. Bila aku tak cakap dengan dia, tak main dalam rumah tu. Lega. Tak habis yang kopi tu. Tidak ada juga kopi dengan roti kering, dia main habis dia. Apa jawab Nabi SAW? Walaupun kamu bertahajud setiap hari daripada malam sampai ke subuh, kamu berpuasa seminggu 6 hari, neraka adalah tempat. Sebab kamu tak menjaga silaturahim. Silaturahim kena jaga. Okey. Kita tengok ini adalah satu masalah lain. Kalau satu masalah lain pula, kita dapat jiran yang memang suka menyakitkan hati kita. Dia suka bagi sakit hati kita. Kita bukan tak nak cakap dengan dia, bukan niat nak gaduh dengan dia. Cuma tak usah peduli sangatlah. Kalau peduli sangat, jadi sakit. Buat tak tahu sudahlah setengah-setengah. Kita duduk sebelah ni. Dia tanam pokok rimbun. Luruh daun tu kita duduk dalam rumah kita berlampak-lampak. Kita sapu. Tak nak sapu dah 20 tahun aku dah sapu. Dia rambutan, dia ada main ke rumah aku ni. Tapi kalau main buah dia danam main ke begini. Binti pelawal, apa nak makan lah. Kita ada berani nak bagi banyak-banyak. Kita orang kata tu. Jadi kita pun ada. Kau sampah belakang tu tuan rumah dia. Ambil hang. Hang punya kan? Tuan. Dia belah kucing. Kucing tahu, kucing balik ke rumah dia. Sorry. Tapi jiran tu, dia juga kena jaga jiran sebelah. Yang kita saja jaga dia. Kita saja yang kena jaga dia. Dia tak mau jaga kita. Yang tu dia dengan Allah. Jadi itu kata kalau benar nak membicarakan tentang hak jiran ni memang banyak nak. Lebih baik semuka abang boleh lah. Ni abang ni hang belah kucing tak kisah. Tapi jangan dia bagi dia main biar di rumah aku. Kawan tu pula tak ada tekau sikit sentak.
tetap nak sampai ke umur ni, tengok kita esok tak bercakap lah. Tak apa. Kita bercakap dengan dia. Nah, kita tegur sekurang-kurangnya bagi salam. Rasa berat mulut dia nak bagi salam, sekadar senyuman. Lah ni pakai mask tak boleh senyum dah. Salam. Kalau ni kita pakai mask, senyum tak nampak tapi nampak pada mata dia. Mata kalau kecil tu dia senyum lah. Dia nak jelen dalam jumpa dia jelen lah. Kan kita kan nampak. Tapi kalau dia senyum nampak mata dia halus tu, okey. Bersangka baik dengan benda yang kita tak, itu hak jiran. Yang ni kena jaga sangat-sangat nak. Saya lagi syok-syok menulis amal kebajikan, tengok masuk satu keburukan dengan sebab kita menyakiti jiran. Putus silaturahmi. Habis tak dikira. Allah Ta'ala akan bicara dulu tentang hak kejiranan. Itu disebut kita bimbang. Amal tak banyak mana, buat juga tapi tak banyak, sikit-sikit. Puasa sunat adalah rajin puasa, tak rajin tak puasa. Kadang berkawan dengan kawan yang rajin puasa, kita pun tempiah lah. Kebajikan dia kita pun puasa. Dia buat kita esok kita puasa lah. Esok puasa. So jumpa dia tanya, puasa tak? Aku tadi dah puasa. Buat kopi. Aku minum dulu daripada. Kata setengah ulama, apabila kita puasa sunat, kalau kita terlupa terminum, kena minum tu dengan berhenti. Kecuali kalau puasa wajib, itu kata setengah ulama. Maksudnya jangan cari alasan yang tu je. Kata setengah ulama, kalau kita puasa sunat, bila kita terminum dengan sebab terlupa, maka minumlah. Walaupun cawan berada pula atau air kopi ada dalam mulut. Loh, aku terlupa, hari ni puasa, telan je lah. Puasa tu jadi apa? Batal lah. Batal lah. Tapi kalau puasa wajib, kena luar. Kalau puasa sunat, Allah Ta'ala kata makan. Tu rezeki kau hantar ni, makan. Jadi tak payah puasa. Ni kita nak ambil, tapi pahala Allah Ta'ala kira. Pahala itu Allah Ta'ala kira. Jangan lihat saja tapi buat lupa hari-hari. Apa pahala Allah kira? Ya sudah sehari pun buat lupa. Tak boleh, Allah Maha mengetahui. Akan kejadian kita. Okey. Disebut di sini waktu kita tulis kewajiban seronok. Seronok tulis. Main nak tulis hak jahat tu, ya Allah, malunya. Kita nak buka aib ni lah. Kita nak buka aib ni bukan kata buka aib di depan kawan, tapi di depan malaikat. Malaikat tu yang tidur ada, tunggu tengok apa yang kita nak tulis ni. Segala tulisan kita nak tulis sekian-sekian kuat macam ni. Aku buka aib orang, aku ribahkan orang tu, aku fitnahkan kawan ni. Segala-galanya semua ditulis. Itulah buka aib sendiri. Ya Allah, yang kita malu. Memang malu lah kalau kita contoh tentang keburukan diri kita, tambah pula di depan kekasih Allah. Malaikat Rahman. Okey, apa ya Rahman? Ketika mana kita malu nak menulis, kita letakkan diri kita dalam keadaan semayang ni lah. Kata Rahman, wahai yang salah, dia bayar kita. Wahai orang yang bersalah, mengapakah engkau tidak berasa malu kepada Tuhan yang menciptakan engkau, sekira-kira engkau amalkannya dalam dunia, sedang kau malu padaku pada waktu ini. Awak masa hang buat dosa dulu, hang tak malu. Pasal apa hari ini baru hang rasa malu, sedangkan hang tahu Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar ketika kita berbisik-bisik tentang aib Allah. Jangan bisik lah kalau duduk sama-sama kawan. Jangan bisik. Kesian nak sama lagi, dia perhati tengok. Dalam hati dia terasa. Dia pun dia kata kat aku, bisik-bisik bergelap ketawa. Lepas tu hak yang kawan yang perhati, dia pun dia kata kat aku. Walaupun dia tak kata kat dia, tapi itu dah menimbul rasa syak wasangka dalam diri dia. Yang berdosa, dua orang yang berbisik. Kalau nak bagi hilang syak wasangka buruk dia tu, abang kata dah kami tadi. Tapi tak usah bisik.
Kan? Jangan berbisik, ini berdosa lah. Berbisik apabila ada 3 ataupun lebih, 2 orang yang berbisik itu dianggap sebagai pendosa. Kita berbisik kita tak mau bagi orang dengar. Kita lupa ada satu zat yang tak pernah kita dengar. Allah Sami', Allah Maha mendengar. Betul. Kata malaikat ni masa hang buat maksiat dulu, hang tak gaduh pun. Hang tak gaduh pun malu. Tapi hari ni pasal apa nak malu dekat aku? Lantas dia mengangkat satu tiang lalu memukul hamba Allah tu. Angkat satu tiang, hentak pukul. Bukan pukul dengan potan, pukul dengan tiang. Masya Allah, pukul. Bukan cucuk, pukul. Jadi kalau tengok jarum pun, kita rasa takut. Tengok jarum, dia tak main cucuk lagi. Tengok jarum besar jarum dia. Dalam mana cucuk sikit je kita mati semua gigit. Tapi kita tu bila dah ada perasaan takut di dalam kepala otak kita tu, takut situ lah. Sakit, tak sakit tak mana pun. Sakitnya. Dia tak kuat diangkat yang satu tiang, lalu dipukul. Sampai bila kita memukul hamba Allah itu, angkatlah aku hingga aku dapat mengurusnya. Angkatlah kita. Terbenam. Bila kena pukul dengan tiang, terbenam. Dia tangkatlah aku nak tulis. Nak tulis segala jenis kejahatan. Malu dah. Justru dia pun menulis segala kebaikan dan kejahatannya di dalamnya. Tulis sampai habis. Pada kena hentak sekali, baru dia ingat balik, baru dia hilang rasa malu dia, maka ditulis kepada keseluruhannya. Dengan sebab sakit yang amat sangat. Kalau kita tengok di dalam satu hadis yang panjang, kita tulis itu tak ada amalan yang jahat, semua baik-baik belaka. Tahu kata apa malaikat Rahman? Berehatlah kamu. Dia tinggal. Bila dia tinggal, baru main munkar dan nakir. Dia akan soal. Habis semua soalan dia jawab. Tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Tidur pengantin macam mana? Siapa yang pernah jadi pengantin, dia tahu lah, dia kira seronok nak tidur. Malaikat kata, tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Tilam pengantin ke mana orang tak buruh main bantai-bantai busuk selimut-selimut masam tu tak bagi dah. Orang bagi cadar nak elok. Kadang-kadang cadar pengantin terlampau elok nak tidur tak boleh gatal. Terlampau banyak ukiran hak yang mereliak tu. Naik pun tak boleh, gatal belakang-belakang tak boleh lah. Dunia dah. Tetapi kebanyakan yang mana kesedapan selalu akan diletakkan sebagai pelamin tu hak pengantin. Kan? Dan kemudian kata mayat itu, dia suruh cok pula kan. Kata malaikat Rahman, cok. Dah habis tulis, cok. Nak cok ni apa pula, ya Allah. Lalu dia pun melipatkannya dan terus berkata kepadanya, dengan apa aku nak cok? Sedangkan tidak ada pada aku cok. Nak cok ni apa? Cok pun tak ada. Maka kata malaikat Rahman, coklah dengan kuku kau. Rupa-rupanya kuku kita ni cok macam mana Allah? Lama saya tak tahu, tak diberitahu bagaimanakah cara kita cok. Cok ni tanda rasmi kita yang tukang tulis. Ataupun tanda tangan lah. Ini disuruh cok tu. Yang mana dia kata, apabila kita cok tu menandakan yang tu hak kita, bukan hak siapa-siapa. Siapa dah ada cok jariah. Cok jariah dah ada. Hang tak boleh tipu dah siapa-siapa. Allah Ta'ala punya kuasa tu, dia buat kita seramai-ramai manusia, seramai-ramai makhluk, cok jari yang berbeza-beza. Tentu pun kita tahu Allah Ta'ala tu maha kaya. Kalau cok jari kita ni, kalau pergi masuk je memang naik nama kita. Punya ramai yang makhluk di dunia ni, tak ada satu pun sama bunga jarinya. Berbeza masing-masing, tak sama sikit pun. Kayanya Allah, kaya sungguh-sungguh. Hayat tu baru lahir pun sehari berpuluh-puluh ribu yang baru lahir. Pun berbeza cok jarinya. Bahkan kita manusia nama hampir sama. Betul tak? Hampir sama sampai tempat sambung gelaran.
Macam nama mak lah. Mak tu nama cantik Muhammad. Kita manusia, Pulau Pinang, Malaysia pun mak dia. MAT ataupun Mimta, mat. Kalau dalam bahasa Arab mak maksudnya mati. Ya? Mati. Usul orang tu mati. Kalau dia nama Muhammad, jangan panggil mak ya. Kalau MAD jadi panjang. Maksud mak tu panjang. Kalau MAT maksud mati. Nama cantik sangat orang yang terpuji. Muhammad. Panggillah bagi perhabis. No? Awak rugi ke ayat dia kalau nak panggil nama dia Muhammad? Sedar apa? Muhammad. Atau kita letak nama dia Ahmad. Ni dah Muhammad kan? Ujung-ujung sikit-sikit je. Ada juga mak tu dia panggil adik mak. Adik mak. Hak adik tu habis sebut. Ahmad tu tak boleh habis. Ha? Sampai ke besar, sampai ke tua, semua orang panggil adik mak. Yang mana adik mak? Dia tengok berjanggut putih dah. Oh adik ke? Ada orang panggil adik mak. Duk adik situ sampai ke tua. Hak yang muda memanggil Tok Wan adik mak. Alah. Pasal apa? Di atas nama yang kita letak. Yang tu pun kita buat malu nah. Kita memalukan diri kita apabila di atas nama yang akan dipanggil. So Allah Ta'ala nak panggil di akhirat. Nama kita sorang. Baik. Maka ia pun mengecot dengan kukunya dan digantungkan pada batang lehernya hingga hari kiamat. Lepas habis cop, dia gantung oleh dilihat. Sampai bila? Sampai kiamat. Ada dalil ayat daripada Al-Quran, daripada surah Al-Isra ayat ke-13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa tukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Maksudnya dan tiap-tiap orang, ini manusia, kami telah tetapkan amal perbuatannya. Kami gantungkan suratan amalnya pada batang lehernya. Pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab, ini suratan amalnya yang akan didapatinya ataupun ditemuinya terbuka untuk ditatapnya. Itu di antara dalil mengatakan suratan yang kita tulis ni digantung kepada leher kita. Suratan amal yang sebenarnya disimpan di Illiyin. Disimpan di Illiyin, lalu akan dihantar balik kepada kita ketika mana kita selesai dihisap lepas habis timbang. Masa nak timbang dia tak main lagi suratan. Habis timbang baru dia main. Dia main dia nak abang ni catatan. Hak yang tadi tu macam nak yang baru dilihat, yang itulah berpandukan kepada itulah ditimbang satu. Hak yang baik letak kat tempat baik, yang tak baik letak kat tempat tak baik. Kalau lah hari ni kita boleh letak timbangan tu senang ha? Hari ni timbang saya tengok berapa banyak aku buat dosa, bolehlah nak berkurang-kurang esok lah. Sebab kita tak boleh timbang. Macam lagi kita dah kira apa? Jumlah COVID-19 hari ni berapa? Hari ni berapa dah? Ada mati dah? Tak ada lega, dekat-dekat dah habis dah. Tengok banyak balik dah ni no? Banyak balik, lagi makin naik balik. Sampai bila nak habis ni? Allah punya no? Dalam carta mengatakan dah 1 juta dah umat manusia mati dah. Dalam tempoh COVID ni dah 1 juta umat manusia mati seluruh dunia. Campur-campur ada yang ada 1 juta. Kalau dah Allah Ta'ala takdirkan inilah yang dipanggil sebagai jud majud, mustahil tak? Tak mustahil. No? Tak mustahil. Yang kata jenis tentang ni dia dimakan, tak nampak dia dipakai segala. Kan sebab jud majud yang Allah sebut dalam Al-Quran tak dicerita secara terperinci rupa dia tu macam mana. Binatang Akawi ni lagi tak nampak. Macam mana nak diperincikan pada kita? Lepas tengoklah melalui mikroskop, pakailah buat lawak lah ni macam bentuk buah rambutan. Kan? Tajam-tajam lagu tu. Hakikat sebenarnya Allah punya dia tu dah. Allah nak bagi macam mana pun tak tahu. Lumpuh satu dunia Allah tak main lah. Tahun 2020 ni tahun sunyi sepi.
Semua manusia jadi takut. Bukan takut mati, kita tahu nak mati tu bila boleh mati lah. Tapi menjaga keselamatan diri adalah wajib. Jaga dulu. Allah Ta'ala dia kata kalau kata ibadat dengan jaga nyawa, seimbangkan kedua-duanya. Sebab itulah sampai sembahyang Jumaat tu dia kata tak baik dia. Kita bimbanglah kalau dalam tempoh sembahyang Jumaat tu tak boleh pergi masjid, dikunci, berlaku kiamat. Sebab ada di dalam hadis cerita tentang kiamat ni, masjid-masjid tak boleh dijemaah. Bimbang kalau dalam tempoh tu berlaku. Rupanya time bila tu kita dah fikir, oh tu bila Masjidil Haram tu tak ada orang tawaf. Rupanya waktu sekarang. Yang kita tahu Masjidil Haram 24 jam orang punya tawaf, berkebur-kebur orang punya pi. Bila nak tak ada orang? Rupanya sekarang tak ada orang. Jadi kita dah fikir dengan akal kita yang singkat ni macam mana? Kata kiamat ni berlaku apabila Masjidil Haram tak ada siapa tawaf. Kaabah tak ada ditawaf. Tak ada siapa dah nak kunjung ke sana. Orang punya pakai napi beratus-ratus ribu sehari-hari punya masuk. Macam mana yang kata tak ada orang? Tengok-tengok dari tak ada orang. Tak ada orang. Subhanallah. Hebat kuasa Allah. Dia boleh buat benda tu sah saja. Tak payah hantar tentera macam burung ababil punya besar tu. Besar tu burung ababil. Dia hantar tak nampak tu. Hantar balik kat kita dah. Berlaku. Ni katakan antara amalan kita kalau kita boleh timbang, boleh hitung macam mana masa COVID-19 ni senang. Ni pasal kita tak boleh timbang. Mai nak tidur malam ni saya akan nak buka penimbang. Timbang badan boleh lah. Kan? Tu pun sedih kalau tengok angka makin dia amboi. Bulan sudah banyak ni. Bulan ni banyak ni pula. Makan terlalu saja sikit, terlebih saja sikit, dia naik. Alah macam kita pergi pandang lah. Pandang tinggi kan. Pam. Kita ni takut. Kita dah tahu kita tu berpenyakit. Orang penyakit dia takut lah. Dia takut penyakit dia lah. Kalau orang tak takut, orang tak sakit dia tak ada masalah. Doktor tu kan depan dia kata takut kan. Orang takut melambung rendah. Lo cek di rumah tadi, saya cek di rumah 130. Ni memang tadi 180. Saya takut ni, jangan takut. Lagi anda jangan takut lagi. Takut. Dia kata di antara penyebabnya adalah kerana ketakutan. Bila takut-takutlah nak buat. Macam kata, minggu ni nak pergi klinik. Maka pantang lah seminggu tu. Mingguan nak pergi klinik tu. Kan? Lepas tu dia tak pantang pula. Ni kita nak jumpa dengan Allah ni, awak tak pantang. Minggu bila nak jumpa dengan Allah ni? Bila masa nak jumpa dengan Allah? Allah kalau dia panggil aku saat ni, aku di dosa banyak. Tak ada nak minta apa. Pasal apa tak ada? Kalau aku tak minta. Tu yang kata bila kita nak tulis kejahatan adalah yang tak ada. Yang ni tak ada nak minta halal. Terambil dia punya. Kalau yang tak ada, ya Allah, nantilah. Nanti tu nanti bila? Tak ada nanti lah. Di atas perkara keburukan yang kita buat, jangan tangguh-tangguh untuk bertemu dengan dia, minta dihalalkan atau minta tangguh kita dia. Macam kita berhutang dengan dia, kita jumpa dia, kita minta tangguhan, nanti saat dah tak ada lagi nak bayar. Kita kata dia, tak apa. Itu redha dari dia. Kalau dia kata aku nak loni juga, aku tak halal dengan akhirat, aku nak cari tang mana lah nak bagikan. Boleh nak minta tangguh sendiri. Kalau kita minta tangguh pun Allah Ta'ala akan redha. Walaupun dia tak redha. Begitulah juga apabila orang asing, kata disebut kita ada dua jenis makhluk yang akan masuk ke dalam kubur nanti. Satu yang bernama Mun'aimah, satu yang lagi bernama Muqsiyah. Ada pun orang asli. Asli ni Muqsiyah lah, orang yang melakukan dosa, orang melakukan maksiat. Melihat suratannya pada hari kiamat nanti, maka Allah Ta'ala menyuruhnya membaca segala kebaikannya. Tapi apabila sampai kepada kejahatannya, ia pendiam. Justru itu Allah Ta'ala berfirman, mengapakah tidak kamu membaca? Aku berasa malu kepada engkau. Allah suruh kita baca sendiri,
Inilah masalah dia lah. Pasal nak kena baca sendiri. Tidak bila baca senang-senang tentang mana tu. Dia buka di depan awak. Semua orang dengar. Lepas tu bukan kata siapa-siapa baca. Kita yang kena baca sendiri. Di atas segala kejahatan, keburukan yang kita buat tu, kita kena baca sendiri. Malu ni tak seserta lah. Malu ketika mana kita menyebut kesalahan kita, dosa yang kita buat. Dan ketika malu, diam. Diam tak mau baca. Allah Ta'ala kata awak tak baca. Aku malu ya Allah. Aku malu nak baca. Rasa malu kepada Allah. Yang mana pada hari itu Allah Ta'ala akan kata, hari ini baru nak malu lah. Sebab tu ada satu hadis Rasulullah, Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Berasa malu itu sebahagian daripada iman. Bukan malu tak tuala malu tu, tapi malu ketika mana melakukan maksiat. Okey, kita tengok kan. Nak tengok kita ni ada malu ke tak ada malu. Test diri masing-masing. Kita duduk di rumah. Seorang-seorang kita aja duduk di rumah. Boleh ke duduk di rumah nak telanjang bulat seorang-seorang. Tak ada siapa tengok. Ada orang kata boleh. Tak ada masalah, saya boleh telanjang daripada pintu depan ke dapur ke jamban ke bilik. Ada orang. Ada orang kata tak boleh, malu. Malu tak siapa, bukan ada siapa seorang. Malu pada malaikat. Makruh lah. Makruh kalau kita telanjang, seronok telanjang sangat pun janganlah. Malu pada malaikat, kecuali di dalam bilik air. Bilik air pun ketika mana kita mandi wajib, atau mandi sunat. Okey. Kalau kata saja-saja nak duduk dalam rumah masak nasi, goreng lauk dengan duduk bersantai, awal hangat. Habis hangat sama apa? Malu tali-tali depan suami Allah aku ke? Aku kan itu malu. Okey, itu al-haya. Malu ketika mana kita buat, bukanlah kita buat maksiat, tak ada dosa pun, tapi malu sebab kita tahu ada yang melihat, ada yang meneman. Kalau tengok kaji dia kata ni geng pun, dia tak ada nak shopping beli geng baju. Betul tak ada geng baju. Tu pun aku punya pakai selak jeans tu. Dalam dia punya tak ada selak, aku punya pakai selak dia. Kita nak tahu kata kita ada tak perasaan malu. Okey. Lepas tu kita baca Quran. Kita buka Quran dalam keadaan kita tak tutup aurat. Walaupun di dalam Al-Quran dan hadis dia tak kata wajib menutup aurat ketika membaca Al-Quran. Tapi kita malu pada Allah. Sebab kata Nabi SAW, kalau kita nak baca, kalau kita nak sembang dengan Allah, kalau kita dengar Allah sembang dengan kita, bacalah Quran. Ibarat macam kita membaca surat cinta daripada Allah. Allah nak sembang dengan kita pun takkan tak mau pakai elok-elok lah, tutup bagi cantik. Tutuplah aurat, menghadap dengan kalam Allah. Perindahkan lagi dengan berwuduk. Boleh sentuh ayat-ayat dia. Kecuali dah kalau terbarbar, itu lain contoh. Okey, lagi satu. Kita nak berzikir dalam keadaan dia kita kotor, pasal macam tak seronok nak berzikir seeloknya kita berwuduk terlebih dahulu. Nak selawat saja pun. Sebab itulah sebagai orang Islam kita ni disunatkan sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan. Tapi apabila kita duduk macam ni, sama-sama kita dalam khalayak Allah ni, takkanlah batal yang diambil. Sekejap lagi bila tahbih selesai, tahbih balik ke rumah, kita berwuduk. Kalau hari ini suruh basuh tangan. Tapi Islam itu mengajar umatnya untuk berwuduk. Kerana di dalam wuduk itu boleh, ayat wuduk itu sebenarnya ubat bagi segala penyakit. Ubat bagi segala penyakit. Sikit lagi kata Allah, mengapakah engkau tidak berasa malu di dalam dunia sedang waktu itu
kau rasa malu kepada aku. Dan waktu ini kau rasa malu kepada aku. Oh, dulu hamba malu. Waktu hamba salah. Waktu hamba dosa dua, hamba malu. Pasal hari ini hamba malu kepada aku. Ya? Di manakah perasaan malu kamu ketika mana kamu melakukan dosa kepada aku? Kita sedar buatnya. Kita buat cerita yang bukan-bukan pasal orang. Kita adakan benda yang tidak ada pasal orang lain. Kita buat zalim kepada seseorang. Ya? Lepas tu, lepas kita buat tanpa rasa bersalah. Kau nak minta maaf lah. Tak. Padahal kita tahu kita buat salah bagi dia. So dia jumpa cakap macam biasa sudah. Tapi hati dia dah pun terluka. Ha? Itu kezaliman yang pernah kita buat dekat dia. Dia minta maaf balik dekat dia. Ha? Pasal apa? Hari itu, hari di mahsyar, hari kita membaca suratan amal kita itu di hadapan Allah. Hari itu baru nak rasa malu kata Allah. Awak masa tu tak merasa? Ha? Sebenarnya perangai kita yang tak elok itu patut kita rasa malu. Tak payah nanti orang tengok, tak payah nanti ada siapa. Malu kan? Nah, malu kat siapa? Malu pada Allah. Ha? Malulah dah tua-tua. Duk pakai seluar jin yang tak pakai tudung. Berjogging dengan budak-budak muda. Bukan dia. Bukan zaman kita. Jogging pun tak lari. Jalan elok. Jalan. Tak selalu duk pakai pakaian yang ketat. Semestinya kah orang yang nak berjogging tu kena pakai seluar ketat, baju ketat, tudung singkat. Tak salahlah kita beriadah, tapi jaga pakaian. Jaga pakaian. Okey. Orang kata kalau kata nak exercise, baju kena ketat. Seluar kena ketat. Ni tak sesuai pakai seluar besar-besar. Salahkah? Tak salah kan? Buang perasaan tu lah. Buang perasaan tu. Walaupun ada yang kutuk, awak pakai macam ni. Tak boleh kan? Sebab kita nak memertabatkan wanita muslimah. Nah? Ada juga yang kutuk ketika mana kita nak beramal dengan Islam. Ada yang kutuk. Nah? Tapi kita ingat kita malu pada Allah. Malu pada Allah. Di atas segala kelakuan yang kita buat. Nescaya segala perbuatan kita itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesailah hadis hari ini berkenaan dengan malaikat yang masuk dalam kubur sebelum malaikat munkar dan nakir. InsyaAllah bulan depan Khamis minggu pertama kita tukar hari Khamis minggu pertama kita akan masuk bab yang ke-17. Kalau panjang umur, sihat tubuh badan Allah bagi. Kerana panjang umur saja tapi badan sakit tak boleh kita hadir.